kata-kata yang digunakan oleh Pak Boy. Kita juga Pak ini. Dan saya merasakan perkataan itu sangat dekat dengan diri saya. Dia dengan orang yang mendengar macam kita ini sebenarnya bersama-sama. Jadi kalau tidak bersama-sama macam tidak ada gunanya itu. Contohnya kalau di padang bola, di stadium, pemain mengharapkan adanya sokongan penonton. Penonton kalau masuk ke padang tidak ada yang ditengok, macam tidak ada juga apa-apa. So benda itu sangat orang kata baiklah apabila kita bersama-sama ini. Oke, nama sebenar penceramah motivasi kita ini adalah Nur Hasdi Hasan yang berasal dari kampung, saya tidak tahu lah, tapi di daerah Papar, di mana kerjaya beliau sekarang ini adalah penceramah bebas dan perunding pendidikan digital. Beliau mendapat didikan ataupun mendapat ijazah di UIA, yaitu ijazah psikologi dan sarjana psikologi counseling di University Malaysia Sabah. Oke, saya tidak tahu bila tahun dia berada di IMS, karena saya juga pernah di IMS pada tahun 2003 hingga 2006. Mungkin Pak Boy masa itu sudah pun menamatkan pengajiannya. Oke, jadi banyak benda yang saya coba ceritakan, tapi dikata cukuplah Tuan yang ringkas-ringkas saja. Jadi kalau ada di kalangan ibu bapak nanti, ataupun guru-guru ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Pak Boy ini, bolehlah menyilit-nyilit. Sebab dalam apa yang kita sebut sebagai ceramah yang akan disampaikan ini, saya rasa sebagai moderator, saya ingin juga memberi ruang dan peluang kepada ibu bapak khususnya, untuk mungkin boleh mencelalah, tapi sepanjang apa yang dia sedang cakap itu kita dengar. Kalau ada benda yang mungkin ibu bapak ingin mahu tahu terus pada ketika itu, saya boleh bagi ruang. Nah, itulah peranan antara lain moderator ini yang akan mengendalikan, mengawal perjalanan ceramah itu. Tapi jangan sampai ibu bapak pula yang berceramah. Kalau ada persoalan, kita bagi ataupun ruang untuk Anda bertanya. Oke, so itu saja. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan pakar motivasi, yaitu Tuan Nur Hasdi Hasan, untuk memberikan ceramah pada pagi ini dengan tajuk kecemerlangan akademik anak-anak, apa peranan kita sebagai ibu bapak. Majlis dengan sukacita menjemput dan mempersilakan Nur Hasdi Hasan ataupun Pak Boy. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Cikgu Azman selaku moderator kita pada pagi ni. Alhamdulillah beliau telah menghubungi saya awal-awal dapatkan apa tu sedikit makluman. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat juga Cikgu Rusma Sadik selaku pengetua di SMK Pekan Kota Belud, penolong kanan, dan juga tidak dilupakan yang berusaha YDP kita Puan Junaidah Baharudin. Alhamdulillah begitu bersemangat kan. Dan di tempat anak saya sekolah pun YDP-nya pun adalah dari apa ni wanita. Alhamdulillah. Guru-guru yang hadir pada pagi ini dan seterusnya, ibu bapa, dan tidak dilupa juga kepada jawatan kuasa yang bertungkus lumus memastikan program kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Jadi alhamdulillah kita bertemu di apa namanya ni, di ruangan ini secara apa namanya, secara atas talian bukan atas tali. Kalau atas tali bahaya jatuh kita. Secara kita bertemu di apa namanya, di maya ni, alam maya. Kalau dulu alam maya tu macam mana? Suatu fantasi ya, yang kita tidak pernah bayangkan. Dan alhamdulillah hari ini kita baru-baru ni saya buat majlis bacaan Yasin untuk keluarga. Bacaan Yasin untuk keluarga. Jadi saya guna
Google Meet. Jadi sibuklah orang-orang tua di kampung tu. Ayah saya, ibu saya panggil sepupu macam mana ni, macam mana mau download apa semua. Tapi alhamdulillah sebab tuan-tuan Muslim, seperti mana yang apa nama pengetua YDP juga sebut tadi, kita berada dalam keadaan yang memberikan kesan. Tapi itulah kalau sesuatu perkara tu kita cari yang buruk, maka buruk kita akan jumpa. Tetapi kalau kita cari sesuatu yang berhikmah, sesuatu yang mungkin apakah mungkin kebaikannya, pasti kita akan jumpa juga. Kan, macam sekarang lah saya masuk TikTok. Saya YouTuber tapi saya masuk TikTok, saya try masuk TikTok. Adalah kawan-kawan tidak berapa setuju. Ada kawan-kawan tidak berapa setuju. Kenapa Pak Boy masuk TikTok? Kenapa? Saya kata apa salahnya? Dalam tu kan tidak bagus. Samalah juga jawapan saya. Saya kata kalau kau masuk ke TikTok tu mencari sesuatu yang buruk, buruklah kau jumpa. Tapi kalau kau masuk ke situ cari yang baik-baik, baiklah kau jumpa. Sedangkan dalam TikTok tu ramai ustaz-ustaz apa semua. Sebab dalam TikTok tu dia penyampaiannya cuma 1 minit. Dan di situlah berhimpunnya dulu remaja-remaja, sekarang ni ramai orang-orang tua dalam tu. Ya, orang-orang tua dalam tu ramai. Dia sudah bukan lagi milik eksklusif untuk anak-anak muda. Kita dalam tu ramai ustaz-ustaz, apa panduan-panduan, banyak menu apa ni, kaedah-kaedah memasak apa semacam-macam dalam tu. Tapi itulah seperti mana yang kita yang saya katakan tadi, kalau kita mencari sesuatu yang baik, maka baiklah kita jumpa insya-Allah. Sama juga kalau kita berkenalan dengan seseorang kan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau kita berkenalan dengan seseorang, kita mencari baiknya, insya-Allah baik kita jumpa. Tapi kalau kita dulukan dengan mencari buruknya, bukan satu. Mungkin banyak. So fokus kita mau mencari apakah buruknya. Jadi alhamdulillah awal pula masuk. Okey, jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Insya-Allah dalam keadaan apa namanya, saya tidak perlu drive lagi ke Kota Belud. Lama tidak ke Kota Belud. Dulu saya ceramah untuk AIM, Amanah Ikhtiar, lepas tu Yayasan Usaha Maju, ramai. Lepas tu ada seorang tu siapa namanya yang cendol tu, cendol hot. Siapa nama Puan Majidah ke apa lupa soal di mana tu dia punya gerai tu. Agak famous tu sekarang. Di Facebook selalu tengok dia punya live kalau dia berjual sepanjang bulan Ramadan tu. Dan dia pun antara bekas apa ni peserta-peserta saya dulu. Alright, jadi insyaallah mudah-mudahan inilah hikmahnya kalau kita apa ni berada dalam keadaan ni, kalau kita cari yang baik maka baiklah kita jumpa insyaallah. Hari ini saya tidak perlu ke mana-mana, duduk di rumah. Tapi saya masih boleh menyampaikan, tapi tidaklah maksudnya sebaik kalau kita dapat bertemu sebenarnya. Itu. Tapi itu benda tu kalau kita asyik fikir yang itu, akhirnya kita tidak akan nampak baik-baik yang lain. Okey? So kita teruskan insya-Allah mudah-mudahan. Dan kalau anda yang apa ni sedang mengikuti skrin saya, anda boleh tekan di situ, tekan skrin saya tu. Okey, kalau pakai telefon saya tidak pasti macam mana, kalau pakai laptop dia boleh pinkan. Okey, kalau pakai handphone mungkin dia boleh tekan. Tapi sekarang ni saya rasa anda sedang nampak skrin saya yang besar kan? Itu mau confirm ni. Okey. Okey, so saya tidak akan guna share screen, saya akan guna direct dengan dalam saya punya ni, dalam saya punya apa namanya, dalam saya punya kamera tu. Okey, so anda pasti sedang nampak saya berada dalam bulatan kecil. Dan sekarang saya mau confirm tulisan saya terbalik ataupun tidak. Tadi Cikgu Zuraida sudah kata tidak terbalik. So saya harap dia tidak dalam keadaan. Cikgu Hazan okey kan? Okey, alhamdulillah. Maksudnya dia dalam keadaan okey lah. Cuma mungkin di tempat saya ni mungkin dia sedang apa ni efek apa ni mirror kan, cermin. Okey, so alhamdulillah hari ini satu program yang saya yakin ianya adalah suatu yang baik. Suatu yang baik. Tuan-tuan sekalian, tengok hari ini mungkin ada yang perlu ketamu, mana ada ketamu, karena tutup. Semua duduk di rumah, apa lagi alasan? Tapi kan tuan saya tengok, hari ini saya mau tunjukkan sebelum saya apa ni, Allah Akbar, sebelum saya kejap ada masalah ni saya punya line. Ya, hilang
Kejap Okay, saya punya ni macam hilang. Kejap, biar rasa masalah lain ni. Kejap Okey kan? Masih dengar kan saya? Suara oke, kelas jelas. Oh, cuma Cuma screen. gambar tuh ya, screen Ya, sekarang ya. stuck. Ya, kejap dia stuck macam mana ni supaya ya, dia tidak dapat ditekan semua ni. Kenapa ni? Ini cabaran kita ni. Tenang Okay, saja Pak Boy, tenang. ya, Oke, relax relax. insyaAllah. Mudah-mudahan tidak dapat ni. Kejap insyaAllah. Kejap, saya apa ni? Rasanya masalah lain ni. Okey, kejap. Kejap saya rasa saya kena kejap. Allahu Akbar. Okey. Allah. Minta maaf saya. Allahu Akbar. Ada masalah Oke Bang, oke. dengan saya punya line. Saya terkeluar. Allah Akbar. Oke. Saya terkeluar pula dia punya ni. Atur saja boy, kami sabar menunggu Tuan Sarkim. Okey, so kita teruskanlah. Minta maaf, inilah keadaannya. InsyaAllah mudah-mudahan apa ni dapat diizinkan oleh Allah atas kehendaknya juga insyaAllah. Okey, baiklah tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni, okey, saya cuba analogikan, ini adalah kehidupan kita. Okey, ini adalah kehidupan kita dan kita akan isi kehidupan kita ni dengan macam-macam. Okay, kita akan isi kehidupan kita dengan macam-macam. Jadi di sini saya ada sediakan dua benda. Satu batu-batu dengan campur guli sedikit dan ini bola golf. So ada 6 bola golf di sini. Jadi apakah yang saya bakal tunjukkan tuan-tuan sekalian? Okey. Kesemuanya akan saya masukkan di sini.
Okey, batu-batu dan gul ini sekali dengan bola golf ni. So kita tengok sama ada muat ataupun tidak. Okey, so dia akan ada dua pusingan. Okey, dia akan ada aku mau bola tu hendak dijual. Okey, apa namanya? Kita pusingan pertama saya akan masukkan ini dulu. Saya akan masukkan ini dulu. Okey, saya akan masukkan ini dulu. Okey, satu guli semua ni. Okey, dan kemudian saya akan masukkan ke 6 biji apa ni? Ke 6 biji bola golf ni. Sama ada muat ataupun tidak. Sebab syaratnya dia mesti masuk keseluruhannya. Mesti masuk keseluruhannya. Alright. Okey, kena masuk keseluruhannya. Kita tengok sudah 3, 4 dan ada 2 biji baki. Okey, sama ada masuk ataupun tidak. Okey, ternyata tidak masuk, tidak muat. Okey, tidak muat. Jadi ada 2 benda yang kita terlepas. Okey, sekarang kita cuba tengok pula. Okey, kita tengok pula pusingan yang kedua. Okey, kali ini berbeza. Okey, kali ini berbeza. Kita akan masukkan dulu bola golf dan kemudian baru kita akan masukkan apa namanya? Batu-batu kecil ini. Insyaallah. Okey. Okey, sekarang kita akan masukkan dulu bola golf ni. Kita masukkan dulu. Okey, 6 biji habis masuk. Okey, 6 biji masuk. Sekarang kita akan cuba masukkan apa namanya? Guli dengan batu ni. Masuk ataupun tidak keseluruhannya. Jom kita tengok. Kita tengok. Oi! Tadi dalam pusingan pertama dia tidak masuk keseluruhan. Tapi pada pusingan kedua masuk pula ke semuanya. Sekarang saya menjemput mana-mana ibu bapa ataupun guru yang boleh bagi tahu apakah yang mungkin kita boleh belajar daripada demonstrasi yang kecil ini ataupun yang sedikit ini. Magic lah. Ini bukan magic, cikgu. Ada tidak yang mungkin boleh berkongsi idea, berkongsi pendapat? Okey, apakah mungkin yang berada di dalam minda anda tentang apa yang saya tunjukkan tadi? Pada pusingan pertama, masuk yang kecil-kecil dulu, yang besar-besar tidak dapat masuk semuanya. Tapi setelah yang pusingan kedua, kita masukkan yang besar-besar dulu, kemudian barulah dapat yang kecil-kecil. Okey, dan barulah yang kecil itu semua boleh masuk dan lengkap ke semua yang saya kata kita akan masukkan tu semua masuk di sini. Ada tidak yang mungkin boleh bagi pendapat? Jom silakan. Ada nampak di TikTok. TikTok siapa tu? TikTok saya kah? Alright. Ada tidak? Dia punya pengajaran. Cikgu tadi kata cikgu nampak di TikTok. Jadi apakah mungkin okey, cuba kita tengok. Apakah mungkin yang kita boleh belajar daripada Pak Boy. Ya. Ini macam cerita yang saya nampak dulu, buka buku budak-budak lah, burung gagak minum di balang yang besar tu kan, air yang cicik di dalam tuh. Oh, okey. Coba capai dengan paruh tidak sampai. Jadi dia terpikir macam mana jadikan air itu semakin naik ke atas kan. Dia masukkanlah batu kecil, akhirnya air itu sampai ke atas dan dia dapat minum. Okey, boleh. Maksud ini pun memerlukan pemikiran, memerlukan hikmah. Kita tu Tuan Muhammad Cikgu Syahril kan. Okay, mungkin kita kena susun cabaran ikut prioriti. Yang besar dahulu. Okey. Alright, Cikgu William, moral of story, hidup mesti kreatif dan inovatif ya. Apabila kita berada dalam satu masalah, bila satu cara tidak dapat menyelesaikan ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pasti ada cara lain. So itulah, hari ini pun lebih kurang kita akan share tentang kaedah-kaedah untuk kita sedikit sebanyak dapat keluar daripada masalah kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, bagus. Okay, terima kasih pada yang berkongsi. Jadi kan Tuan Islam, betul seperti mana yang Cikgu Syahril dan Cikgu William katakan tadi, betul-betul. Jadi kan Tuan Islam, pada pusingan pertama tadi, kita jangan putus asa membimbing anak-anak. Ya, betul Cikgu. Okey, pada pusingan pertama, bila saya masukkan barang-barangnya, benda-benda kecil, okey, yang besar tidak dapat masuk semua. Rupanya dalam hidup kita ni, okey, banyak kita masukkan perkara pertama ataupun yang menjadikan dia salah tu lah, macam prioriti tadi lah, salah keutamaan. Kita masukkan benda-benda yang mungkin dia agak remeh, dia agak temeh, dan kemudian pada sampai satu tahap baru kita tersedar
banyak benda yang ku terlepas, maka masa itulah baru kita mau masukkan benda-benda yang penting. Dan akhirnya kan tuan-tuan sekalian, banyak benda yang mungkin kita terlepas. Tengok tadi dapat masuk 4, ada dua yang terlepas. Tapi kalau kita berfikir, kita masukkan dulu benda-benda yang penting dalam hidup kita, maka insyaAllah perkara-perkara kecil yang lain pun akan ikut sama, insyaAllah, mudah-mudahan. So, apakah perkara yang besar yang kita bakal bincangkan pada hari ini? Apakah benda besar yang kita akan bincangkan pada hari ini? Adalah berkenaan dengan apakah tajuk yang diberikan pada hari ini, iaitu kecemerlangan akademik anak-anak. Tuan-tuan sekalian, saya melihat benda ni sebenarnya kepada 3 tajuk tu. Belum lagi masuk yang peranan ibu bapa yang di bawah tu. Kecemerlangan 1, akademik 1, anak 1. Kecemerlangan tu dia agak luas. Kecemerlangan tu dia agak luas. Ada yang cemerlang dari segi sukan, ada yang cemerlang dari segi mata pelajarannya, ada yang cemerlang dari sudut kurikulumnya, ada yang cemerlang dari sudut kepimpinan. Dia pengawas, dia ketua pengawas, dia dia pengawas pasal sumber, dia PRS, dia macam-macam lah. Alright? Dan ada yang kecemerlangan dari sudut akhlaknya, memang tidak dapat dinafikan, memang dia cemerlang dari sudut akhlaknya. Dan kemudian kita tengok akademik. Maksudnya hari ini kita fokus kepada akademik. Alright, dan hari ini insyaAllah kita akan cuba lihat situasi keadaan hari ini. Dan kemudian anak. Anak tu satunya di rumah anak kita. Bila dia keluar tetap anak kita. Tetap dia bawa bin kita. Dan kepada guru-guru, anak-anak itulah juga akan jadi anak-anaknya. Ya Allah Akbar. Kalau kita lihat kan, anak kita yang 1 orang tu di rumah kita tidak dapat urus, kita hantar ke sekolah, itu kita, anak kita. Kan? Saya bayangkan ada anak saya 1 orang tu yang last tu, ya Allah, yang nomor 2, yang last nomor 5 dengan nomor 6 tu. Anak saya 6 orang. Ya Allah Akbar. Aktif sangat. Umur 4 tahun dengan 3 tahun. Aktif saya. Ya Allah, macam mana lah kan bila hantar ke taska. Aduh, ya Allah. Kita pun bila kita masuk bilik sekejap sudah di atas almari. Aduh, ya Allah. So itulah. 3 perkara. Dan kemudian peranan ibu dan bapa. Dan peranan dan ibu bapa tu pun, tajuk tu pun mungkin boleh kita bagikan kepada 1 peranan. 1 ibu bapa. Sebab ada orang yang dia melihat kepada peranannya saja tetapi tidak melihat kepada tanggungjawabnya. Jadi insyaAllah ibu bapa, saya pun sama. Itulah saya risau bila banyak bercakap, ujian pada kita. Bila banyak benda yang baik yang kita cakap untuk disampaikan kepada orang lain, pasti cabaran dan ujiannya pada kita. Namun insyaAllah mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya. Tapi itulah 2 benda yang saya cuba rujuk. Kalau saya cuba baca ayat Al-Quran, tidak bermakna untuk bawa kepada aliran agama tertentu. Just mau kita share. Kalau tuan-tuan dan puan dan ustaz kalau saya tersilap mohon diperbetulkan. Kalau kita rujuk kepada surah Al-As yang ujung-ujung sekali itu, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Alhamdulillah hari ini kita cuba berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan di sekolah pun guru-guru selama ini menyampaikan yang benar, dan ibu bapa pun selama ini memang menyampaikan perkara-perkara yang benar kepada anak-anak. Bukan apa, kita risau apabila kita tiada nanti. Bila ada kita nampak, bila kita sudah tidak ada kita pun tidak tahu apakah yang akan jadi. Tidak payah menunggu kita meninggal pun. Cukup setakat apabila kita, contoh dulu kan bila anak-anak boleh ke sekolah, kita berada di rumah, di sekolah kita tidak tahu. Tapi kita cuba menyampaikan yang benar. Watawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Tapi ayat yang kedua, ayat yang seterusnya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah kamu dengan kesabaran. Sebab benda itulah teman-teman. Menyampaikan kena sabar, mendengar pun kena sabar. Saya menyampaikan kena sabar, tuan-tuan dan puan yang mendengar pun kena sabar. Jadi kan tuan-tuan sama, ini besar betul hikmah surah Al-Asr betul. Sampaikanlah benda-benda yang benar tetapi bersabarlah, karena tidak semestinya apabila kita pada saat kita menyampaikan tu orang akan terima. Macam anak-anak kita lah. Bila semalam saya bercerita tentang tajuk remaja kepada pelajar-pelajar saya di UiTM sambil part time.
remaja ni bila dia sudah sampai umur remaja tu dia tidak mau dipanggil anak-anak sudah. Okey. Kalau kita perasan anak-anak kita yang umur tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5. Kalau dulu senang saja kalau kita mau ajak ke pekan kan kan kalau kita mau ajak dia jalan-jalan ke no, nampak aku ada janji sudah. Aku ada janji. Kan? Jadi dia lebih suka untuk ada kuasa, dia lebih suka untuk ada authority, dia lebih suka untuk bebas. Jadi di sinilah kan tuan-tuan ujian kita. Kita menyampaikan sesuatu yang benar, contohnya belajar bangunlah awal, rugi nak kalau kita bangun lambat nak. Kan apa terjadi? Dia tarik lagi selimut. Allahu Akbar. Ingatlah tuh, berpesan-pesanlah dengan kebenaran, pesan yang benar, tetapi ingat yang seterusnya, bersabarlah insyaAllah. Oke, so itulah lebih kurang tajuk kita pada hari ini, insyaAllah. Smart parenting lagi tuh, bagus, alhamdulillah. Ini antara tajuk-tajuk yang saya nampak agak catchy lah, yang agak modern saya nampak. Kan selama ini terus direct kalau saya dijemput, motivasi ibu apa ya? Oke, motivasi ibu apa? Tapi motivasi smart parenting. Kita pun tidak tahu siapakah yang punya idea nih. Pasti dia nih ada sesuatu yang dia nampak berbeza. Kan kadang-kadang dia lebih kurang begini. Kalau kita menerima soalan, sebenarnya soalan itulah yang menggambarkan tahap pengetahuan orang yang bertanya itu. Kalaulah macam mana-mana student ataupun cikgu-cikgu ataupun ibu bapa yang pernah belajar dulu, bila kita tanya kepada lecturer apa semua, ada tahu soalan tu sebenarnya dulu saya masa belajar di UI ada satu student tu dia dari Denmark. Student tu dari Denmark. Jadi masa tu tajuk tu tentang tentang otak kan tentang jantung. Kan saya ingat saya terlepas dengan subjek sains ni. Apabila saya ambil psikologi, Allah jumpa pula benda-benda ni. Aduh. Jadi dia tanya, dia kata, Prof, doktor, kenapa manusia tidak ada dua otak? Jadi kenapa manusia tidak ada dua otak? Lecturer tu tidak jawab. Dia kata minta maaf lah sebut. Minta maaf. Lecturer dulu kan kalau dia mau cakap you stupid je. Why you like to ask that stupid question? Kenapa kau suka tanya soalan-soalan bodoh? Dia tidak jawab. Dia tidak jawab. Jadi kan itulah tuan-tuan. Kadang-kadang tajuk ini apabila diberikan kepada kita, satunya ada harapan terselit di dalam tajuk itu, dan kemudian ada sesuatu yang mungkin lain sedikit yang ingin diinspirasikan. Kita cuba tengok. Apakah mungkin yang bakal kita lalui? InsyaAllah mudah-mudahan kalau bertepatan, InsyaAllah kita ambil. Kalau tidak juga bertepatan, daripada 10 dapat 1 pun alhamdulillah. Okey, jom saya pergi cepat. Okey, berkenalan sedikit lah. Inilah nama saya tu Nur Hasdi. Okey, Pak Boy. Okey, saya orang Papar, Kampung Binoni. Okey, ada tu saudara saya, guru besar di SK apa tu Cikgu Aminah kah? Lupa sudah, guru besar di Ketapang. Lupa sudah apa nama sekolah tu. Di ujung mau jalan pergi Kudat sudah tu. Ketapang. Ketapang? Kesapang. Cikgu Aminah kan? Itu kira sepupu anak buah bapa dia orang Binuni kan. Alright, tak tahu masih lagi ke apa tu. Okay, so saya satu kampung sama dia. Okay, lepas tu 1 campur 6, anak saya 6 orang, isteri saya 1 orang. Isteri saya orang sempurna. Okay, ini pengalaman saya kerja dulu dengan seranta Jabatan Perdana Menteri LAS. Okay, dan sekarang saya sebagai freelance. Tapi walaupun freelance, saya kena ada syarikat sendiri. So kadang-kadang jabatan-jabatan menjemput, diorang tidak dapat nak bayar atas nama individu, kena ada quotation apa semua, mau tidak mau kena ada syarikat juga. Tapi saya bergerak sendiri. Okay, kadang-kadang ada kawan-kawan saya, Pak Ramli, dulu Cikgu Saiful, situ, Ramli di Allah, apa nama kampung lupa sudah, Sangkir. Alright, Pak Sabarudin, bekas-bekas askar itulah saya ambil selalunya bersama saya. Alright, dan sekarang saya perunding pendidikan digital, ILNS, belajar secara online, anak-anak dapat portal, itulah.
Alright, okay, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, tuan-tuan, ini juga saya pernah masuk TV, ini TV1 2018, ini tahun lepas 2020. Ini baru-baru ni di Temu Ramah di TV tentang keberanian ambil vaksin, tapi sampai sekarang saya pun belum divaksin-vaksin lagi. Ayah saya sudah semalam dengan ibu dua. Inilah program saya, okay, di Sabah FM insyaAllah. Tapi sekarang ni asalnya sudah orang lain macam Ustaz Kazim Elias. Tapi itulah alhamdulillah ada pengalaman selama 5-6 tahun kan saya bersama RTM. Okay, main dalam kadang-kadang 6.45, kadang-kadang 7.45, tapi yang pasti selepas azan asar, selepas doa Perdana Menteri, okay saya. Oh, sebaris dengan Perdana Menteri, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, saya ingin ucapkan sebuah tahniah kepada PIBG dan pihak sekolah kerana berani melakukan program seperti ini. Dalam keadaan mungkin ada ibu bapa yang mungkin tidak terdedah dengan benda-benda semua. Tapi ini satu program yang saya nampak macam-macam dia bukan lagi serampang dua mata, dia banyak mata nih. Dia banyak mata. Di mana selama ni anak-anak saya mungkin online, tapi hari ini tengok ibu bapa. Sebab dalam apa yang bakal saya sampaikan, tuan-tuan bersedang, untuk kita membantu anak-anak kita pun paling kurang kena tahu sedikit tentang teknikal benda ni. Kita kena tahu juga teknikal sedikit lah paling kurang macam mana mau masuk apa semua. Mungkin ada beberapa tuan-tuan dan puan-puan di sini. Okey, mungkin macam ayah saya terpaksa anak buahnya yang tolong masukkan dia dalam Google Meet. Tapi mungkin ada juga ibu bapa yang sudah biasa apa semua kan. Ada juga rakan guru di SMKP. Okay, terima kasih guru-guru dari sekolah lain, alhamdulillah. Okey, so kita teruskan. So itulah kan saudara, kita ingin bersama. Kita tidak boleh serahkan bulat-bulat kepada ibu bapa. Kita tidak boleh serahkan bulat-bulat kepada guru-guru. Kita tidak boleh serahkan bulat-bulat, kalau kita serahkan anak itu neneknya yang jaga pun kita tidak boleh serahkan bulat-bulat kepada nenek untuk menjadikan anak-anak ini dalam istilah pendidikan ini selalu orang sebut tentang kemenjadiannya. Jadi kita mungkin ada kerjasama. Jadi kan teman-teman begini. Saya suka nih ayat, saya suka inilah kata-kata nih. Dia kata, jika Anda ingin sampai cepat, jalanlah sendiri. Jika Anda ingin cepat, jalanlah sendiri. Tapi jika Anda ingin pergi jauh, lakukanlah secara berpasukan. Jadi contohnya kan, tuan-tuan, kalau kita mau jaga anak kita satu orang saja, maka okeylah pergi cepat. Memang akan cepat. Maksud anak tuan-tuan dan perempuan sekalian, anak kita sendiri mau maju, kita sendiri atur dia satu orang. Jangan kacau. Janganlah terlibat dengan aktiviti ini. Memang laju. Tapi kalau kita mau bergerak bersama, kita mau bergerak lebih jauh, insya-Allah. Okey. So itulah tahniah kepada PIBG, tahniah kepada unit M, kaunseling dan juga pengetua dan keseluruhan warga sekolah Pekan. Alhamdulillah, ini suatu pendekatan yang bagus untuk kita menyatukan. Kan? Jadi mungkin ini juga dapat menimbulkan rasa kebersamaan, rasa kekitaan. Kan? Bila sebut PIBG, dulu perjuangan saya dulu PIBG ini kan, PIBG ini saya bila sebut PIBG, siapa PIBG dalam fahaman kita, ramai mengatakan apabila disebutkan PIBG itulah tuh EJK PIBG. Itulah PIBG. Tetapi sebenarnya kan tuan-tuan sekalian, apabila anak kita berdaftar di sekolah itu, secara automatiknya kita adalah ahli PIBG dan kita berhak dan berperanan untuk menyumbang kepada PIBG. Dan di situ juga ada ibu bapa dan di situ juga ada guru. Jadi di situ dia hubungan yang begitu hebat. Okey? Oleh tuan sekalian, senyum dulu. Senyum dulu. Kan? Apa perasaan anda hari ini? Mudah-mudahan mudah-mudahan anda bersemangat, mudah-mudahan anda gembira hari ini. Saya minta tuan-tuan perempuan sekalian ubah. Daripada mengharap, kita ubah kepada mau. Saya mengharap saya dapat sesuatu, saya mengharap saya gembira ikut program ni. Contoh, saya harap saya tidak mengantuk ikut program ni. Saya berharap
No, kita ubah kepada saya mahu tidak saya jangan bila sebut tidak mengantuk tu, minda kita akan proses mengantuk. Dia tidak proses tidak. Saya mahu, saya bertenaga ikut program ini. Saya mahu bukan tidak saya mahu ceria. Kita terus pilih. Hari ini saya mengharap anak saya cemerlang. Saya mahu anak saya cemerlang. InsyaAllah doa ya Allah ya Tuhan. Doa kita insyaAllah. So itulah kan bila kalau saya tidak silap Cikgu Azman tadi yang menyebut tentang perkataan. Okey. Tuan-tuan silakan tengok. Saya tutup dulu skrin ini, saya terus begini. Alah, dia mula lagi lah. Okey, tuan-tuan. Alamak, dia lagi lah, dia sangkut lagi lah. Dia sangkut lagi. Allah, berdugaan betul kita ni. Ya, Pak Boy. Halo Pak Boy. Pandai bertapuk kita ni. Apa soal tadi? Tentang saya sambung ya. Minta maaf lah insyaAllah. Semoga lancar. Okey. Rasa Cikgu Azman ada sebut tentang perkataan tadi, kesan perkataan. Tuan-tuan silakan tengok ya. Contohnya anak kita tu dulu masa kecil umurnya 2 tahun, 3 tahun. Okey, dia datang jumpa kita di dapur, kan sedang cuci piring. Apa dia kata? Mak, aku mau tolong cuci mama. Apa kita akan jawab? Tidak payah, sana kau, nanti pecah kita. Janganlah kau kacau di sini, nanti pecah aku punya barang-barang di sini. Kan? Jadi lepas tu besok datang lagi. Mak, aku mau tolong. Tidak payah, sanalah kau tengok kartun. Jadi benda tu berulang. Rupa-rupanya kan tuan-tuan, sesuatu perkataan yang kita ulang-ulang, walaupun dia tidak betul, dia akan membentuk nilai. Jadi apabila anak tu sudah besar, kan dia tiba-tiba dia sudah tidak datang ke dapur pun mau menolong. Maka masa itulah kita pula akan panggil, Dayang! Sini kau Dayang! Mana kau Dayang? Sini aku mak. Di mana kau? Tengok kartun. Sini tolong mama cuci piring. Alamak, tak mau mak. Kenapa tidak mau? Nanti pecah. Tengok. Tengok. Sama juga dengan anak-anak yang mungkin kuat berlari, betul lah kita kena jaga dia. Jangan berlari. Nanti jatuh. Jangan berlari, nanti jatuh. Jangan berlari, nanti jatuh. Jadi benda ni diulang-ulang, akhirnya kan tuan-tuan dia akan membentuk nilai. Okey? Di hadapan saya ni ada meja. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin ada meja di hadapan sekarang. Bagaimanakah meja itu kukuh berdiri? Ianya kukuh berdiri disebabkan oleh kaki-kakinya tu. Jadi kalaulah suatu kepercayaan tentang dirinya itu berdiri kukuh disebabkan apa? Disebabkan ada benda-benda yang membuatkannya kukuh. Jadi macam mana supaya kalau kita analogikan dia sebagai meja, anak saya mengamuk dulu. Okey, bagaimana kalau kita mau mengubah kepercayaan itu tentang dirinya itu macam mana? Okey, maka kita akan patah-patahkan kaki-kaki meja itu. Jadi maksudnya katakanlah, kenapa kau kata kau gagal? Mama aku cakap aku gagal. Kenapa kau cakap kau gagal? Cikgu kata aku gagal. Kenapa kau kata kau gagal? Girlfriend aku pun cakap aku gagal.
Kenapa kau cakap kau gagal? Kawan aku yang baik pun cakap aku gagal. Tengok ada 4 kaki sudah terbentuk. Jadi macam mana kita mau patahkan? Bukan patahkan kaki orang tu. Kita kena patahkan kepercayaannya kepada orang-orang tu. Kita akan ubah. Contohnya ibu cakap begitu kerana apa? Mungkin dia mahu kamu berjaya. Kenapa cikgu cakap begitu? No problem. Buktikan kepada cikgu. Girlfriend kau tu tidak apa. Ada lagi ramai. Contoh. Okey. Dan kawan-kawan, no problem. Itu adalah cabaran untuk kamu. Buktikan kepada kawan kau, kau boleh. Jadi kan meja itu akan memiliki kaki yang baru. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan. Ramai anak-anak, contohnya anak-anak. Kenapa anak-anak kita mungkin susah mau berkawan dengan orang? Sebab mungkin masa kecil kita cakap begini, kau jangan kawan sama dia. Bila dia main, jangan kau kawan sama dia. Jangan kau kawan sama dia. Jadi akhirnya kan dia akan risau untuk berkawan dengan orang lain dan mungkin dia akan ini masa budak-budak lah, betul lah kita akan kawal dia punya ni, dia punya dengan siapa dia berkawan. Cuma masa dia kecil-kecil tu, kan dia mau bermain dengan jiran di sebelah pun kita larang apa semua. Jadi mungkin akan mengakibatkan dia menjadi orang yang mungkin antisosial. Mungkin kan ketidakyakinannya apa semua. Okey, so insyaallah mudah-mudahan. Okey, sekarang saya matikan saya akan cuba macam mana mau share screen ya. Okey, saya share screen. Okey. Alright. Okey. Okey, nampak screen saya kan? Okey. Saya rasa ada problem dengan saya punya broadcaster tadi. Ataupun line jugalah. Okey. Alright, jom kita teruskan. So, apa perasaan anda hari ini? Tuan-tuan, kita tentukan apa perasaan kita. Okey, so mulakan hari ini dengan senyuman, mulakan hari kita dengan senyuman, insyaAllah. Tengok baby tu comel saja kan. Okey, dan kemudian senyum tu gunakan formula 127. Apakah formula 127? Okey, maksudnya 1 datang daripada hati, 2 pula daripada satu hati, dia akan naik kiri dan kanan 2. Okey, bibir kita. Dan kemudian 7 saat. Kenapa 7 saat? Kalau lama nanti jam. Nanti orang akan kata, kenapa lah dia ni? Okey. Okey, kejap. Just share a tab. Okey, alright. Okey, nampak Okey, seterusnya Tuan Salam. Okey. Tuan Salam, itulah. Hari ini kita diuji dengan apa namanya? Dengan COVID-19. Hari ini kita diuji dengan apa namanya? Dengan COVID-19 ni. Jadi mungkin ada dalam kalangan anda, ada dalam kalangan keluarga anda sekarang ni berada dalam sedang dalam rawatan apa semua kan. Kita doakan sembuh. Ada sahabat saya tu orang Kota Belud juga, mungkin ada yang kenal, Tuan Asmarah Rikun. Katanya ibunya sedang dirawat. Kita doakanlah. Kita doakanlah siapa-siapa pun ahli keluarga kita. Saya dapat satu ilmu daripada ada satu usahawan, usahawan ESQ, kalau pernah dengar Ari Gunanjar. Jadi masa tu dia mau bina dia punya bangunan tu tersekat sampai tingkat 4. Duitnya sudah habis apa semua. Duitnya sudah habis. Jadi bapaknya panggil dia, sini dia. Sekarang kau sudah tidak ada modal kan? Tidak ada dia. Sekarang siapapun kau jumpa, kau doakan. Contohnya kau jumpa orang tu berniaga mie goreng. Okey, doakan dia semoga mie gorengnya laku. Okey, dia berniaga kuih. Doakan dia perniagaannya laku. Nampak orang yang gemuk, doakan dia kurus. Nampak orang yang kurus, doakan dia gemuk. Nampak pelajar-pelajar yang agak ke belakang kan? Nampak pelajar-pelajar yang agak ke belakang, doakan dia mudah-mudahan dah anakku ni. Mudah-mudahan anak murid aku ni menjadi cemerlang. So, banyak terbukti tuan-tuan dan puan-puan. Kelas belakang, berapa ramai anak-anak murid kelas belakang hari ini menjadi orang-orang yang begitu hebat kan? Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi doktor juga. Semuanya kena apa tu? Semuanya mungkin kena doa, semuanya mungkin kena inilah kasih sayang ibu dan ayah. Saya mau rujuk gini. Tuan-tuan sekalian,
Kalau bagi yang Muslim tu, kalau dia baca Al-Quran, terutama bila dia baca surah yang pertama iaitu Al-Fatihah, apa kita akan mulakan? Kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tengok tuan-tuan, kita mulakan kalimah daripada Tuhan yang begitu besar, yang begitu hebat kuasanya. Dia tidak memulakan kata-katanya dengan menunjukkan kuasa-kuasanya yang lain. Tetapi apa yang ditunjukkannya? Kasih dan sayang. Kalimahnya dimulakan dengan kasih dan sayang. Kenapa kita sebagai hambanya yang begitu kerdil ini kan, begitu yang biasa ini, yang tidak punya kuasa apa-apa pun, memulakan hari-hari kata-kata kita dengan sumpah serana. Bangun mata, mati kau. Contoh. Bangun mata, sumpah anak ni. Kau pergi sekolah pun, apa pun, kalau sudah kau ni gagal, memang akan gagal lah. Sebab apa cakap begitu? Sebab gagal kemarin. Habis saya duit aku belanja. Contoh, biasalah ibu bapa marah kan, ibu bapa marah. Tapi itulah kenapa tidak kan tuan-tuan. Hikmahnya bila Al-Quran itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu belajar di situ Allah yang begitu hebat, yang begitu besar memulakan kalimahnya dengan kasih dan sayang. Kenapa kita memulakan dengan kata-kata yang Allahu Akbar? Siapa saja kita. Kita guru, kita ibu bapa, kita abang, kita adik, kita kakak. Bangun mata sudah, mudah-mudahanlah kau mati. Aduh, ya Allahu Akbar. Akhirnya kan tuan-tuan, akhirnya gelombang yang tidak baguslah datang. Kita sebut benda-benda yang tidak bagus. Akhirnya gelombang-gelombang itu akan datang. Kan Tuhan kata, aku bersama dengan macam Ustaz? Aku bertindak atas sangkaanmu, aku bersamamu atas sangkaanmu. Betul saya? Kan hadis qudsi itu dia kata, kalau kita kata selipar hilang. So itu datang tuan-tuan, ya Allah Akbar. Kita doakanlah sesiapa saja. Itu mungkin satu petua lah daripada orang lain, daripada orang-orang yang pernah pernah hebat. Sebetulnya kan dalam surah Al-Fatihah itu kan ada kan di itu yang ayat terakhir itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa maksud itu? Kan tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalan yang macam mana? Jalan yang pernah kau berikan nikmat ke atas orang-orang yang lain. Itu adalah formula untuk kita berjaya. Apakah formula untuk kita berjaya itu di situ tuh? Kita tengok orang-orang yang pernah berjaya, maksudnya orang-orang yang pernah diberikan nikmat, orang-orang yang pernah dijanjikan syurga. Kita apa tabiat mereka? Kita belajar dari situ. Tapi itulah apalagi ujung, jangan pula ayat apa nih kita baca itu saja kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah daripada golongan orang-orang yang kau murkai dan golongan orang yang sesat. Apa tuh? Apa di situ yang kita boleh belajar? Apa di situ macam mengajar pula saya kan? Apa di situ yang kita boleh belajar? Tuan-tuan, satu tadi kita belajar daripada orang-orang yang pernah berjaya. Yang kedua tuan-tuan, kita juga dalam dunia ni banyak lompang-lompang, banyak lubang-lubang yang bakal memasukkan kita dalam perangkap kegagalan. Maka di situlah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey? Saya bukan pakar dalam tafsir, tapi saya merujuk kepada faktor pada unsur-unsur motivasi yang saya dapat daripada surah Al-Fatihah itu. Maksud kita pun mau kena mengkaji, kita pun mau kena tengok apakah faktor-faktor orang dulu gagal. Kenapa ibu bapa yang satu ni gagal? Kenapa anak yang satu ni gagal? Kenapa guru satu ni gagal? Kenapa orang itu gagal? Kenapa orang bisnes ni gagal? Kita mau kena tengok. Ya Allah, besar sangat Al-Fatihah tu. Aduh, ya Allah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Ada dua di situ, sembah dan tolong, sembah dan minta tolong, sembah dan minta tolong. Yang mana banyak kita buat? Kita banyak minta tolong. Kan insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Tuan-tuan, sebetulnya kita banyakkan berdoa insyaallah, mudah-mudahan macam semalam. Ya Allah, makin naik pula ni. Kan 2 Julai Sabah berapa? Sabah 230. Labuan 131. Labuan yang kecil tu 131. Bezanya cuma berapa ni? 90 berapa? 99. 99 daripada kita. Kita yang besar ni 130, Labuan 131. Ya Allahu Akbar. Semoga ya Allah, ini dugaan Allah, dugaan sejauh mana kita bersyukur, insyaallah, mudah-mudahan. Okey tuan-tuan, tengok macam-macam ni, ya Allah saya. Saya telah tuan-tuan, apa yang berlaku dalam hidup kita, okey, apa yang berlaku dalam hidup kita, contohnya pernah saya ditanya oleh seseorang yang memiliki anaknya OKU. Anaknya OKU. Dia kata, Pak Boy, kau rasa kenapalah Allah bagi aku anak begini? Kenapalah Allah bagi aku anak begini? Dia kata, kau ni, dia kata, janganlah cakap begitu. Kenapa kau rasalah? Kenapa tidak orang lain?
Kenapa tidak orang lain? Saya kata begini, kalaulah Allah tu tidak menilai kemampuan seseorang itu dibagi ya mana-mana. Rasanya kalau Allah bagi aku tidak mampu mungkin. Itulah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak dibebankan seseorang itu dengan sesuatu yang dia tidak dapat tanggung. Jadi kaulah yang layak untuk jaga dia. Dan kaulah yang hebat, kaulah yang kuat, kena bersyukur. Dia pun baru terbuka mindanya. Ada lagi satu tu, anaknya tidak pandai. Lepas tu Pak Boy, terima kasih Pak Boy. Dia kata, kenapa ada satu ceramah kau tu macam betul lah. Dia kata, pasti ada hikmah kenapa anak aku yang satu ni, dia kata, tidak pandai-pandai. Tidak pandai belajar macam begitu dia. Rupa-rupanya kan Pak Boy, kau tengok aku sekarang ni sudah pencen, apa semua anak-anak pun sudah besar. Mungkin ada yang pergi KL ke Putrajaya apa semua. Kau tahu kan, aku sudah tidak sihat, dia kata. Rupa-rupanya Allah memang sengajakan anak ni berada bersama aku untuk dia menjaga aku rupanya, dia kata. Anak-anak yang lain semua menitipkan doa apa. Yalah, apalagi mau boleh buat kan, bekerja kan. Hantar orang, hantar ini apa itu, lepas tu hantar Grab, hantar hadiah bila jadi yang belon-belon tu kan. Kan hanya mampu begitu. Rupa-rupanya Allah ada hikmah pula kan. So itulah kan Saudara. 3 pengajaran daripada sesuatu kejadian, pasti yang pertama ada hikmah. Ada hikmahnya. Kenapa kita mendapat mungkin anak-anak yang agak degil? Sebab kitalah ibu bapa yang mampu untuk mengubahnya. Kenapa lah macam ada satu cikgu, ni pernah cikgu, minta maaf saya ceritakan, ini betul-betul berlaku ni. Dia tahu saya kenal rapat dengan pengetua macam saya kenal dengan Cikgu Rusmah begitu kan, secara rapat. Okey, tuan, bolehkah nanti kau minum-minum sama cikgu tu kan, masa ceramah beginilah. Kau cakaplah sama cikgu tu. Kenapa aku cakap? Kenapa aku ni balik dibagi kelas belakang, balik dibagi kelas belakang. Kenapa? Aku ni standard aku kelas belakang, so aku boleh bagi pandai budak-budak. Saya kata, ya Allah, Tuanku, bagi aku hikmah. Apa kau cakap tadi? Kau mampu bagi pandai budak-budak. Nah, sebab itulah kau diajar ke kelas belakang supaya kau kasih pandai diorang. Astagfirullah. Ya kan, betul. So itulah kan Tuan. Saya tidak heran kan Tuan. Tuan. Daripada sekolah biasa kan berbanding dengan sekolah-sekolah yang apa ni maksudnya yang asrama penuh apa semua tu kan mereka terima cream of the cream. Okay, cream of the cream. Alright, so saya tidak heran kalau maksud dia orang hanya tinggal untuk maintain. Okay, maintain, kasih polish sedikit, okay, bersama, okay, mesti belajar apa semua, bagi teknik belajar lagi apa semua. So anak-anak ini mungkin sudah bijak, okay. Jadi hebatlah guru-guru yang berada di sekolah biasa, yang menerima anak-anak yang biasa, tidak pun secemerlang anak-anak masa UPSR dulu, yang masa PT3 dulu, dapat apa ni selamat pagi ya cikgu apa ni Puan Linda, ya, dapat anak-anak seperti maksudnya kan Saudara, kalau kita dapat jadikan anak-anak yang biasa ini, yang tidak cemerlang ini, yang dulunya memang orang sekolah lain pun dia tidak terima, kita terima, kita mampu bagi dia 8A, 10A, cemerlang paling kurang berakhlak mulia kan Tuhan. Wow, kita lah yang paling hebat sebenarnya. Syuk, best bah jadi guru ni, ya Allah Akbar. Saya amat puas dulu saya kerja di IKM. Bila saya kerja di IKM, banyak anak-anak murid saya dulu yang agak kecewa dengan SPM-nya berada di situ. Lepas tu bila sudah habis IKM, apa orang kerja apa semua, ada yang ada lesen besar apa semua, ada yang jadi kontraktor, ada hari tu jadi calon parti politik itu masa pilihan raya. Okey, tapi bila jumpa saya, Pak Boy, terima kasih Pak Boy, ya Allah, rasa apa jadi sama kau, aku jadi begini semua, ya Allah, kita rasa kan cikgu, kita tetap cikgu dengan gaji kita yang seperti begini, tetapi anak murid kita bangga dia ada datang bertemu kita dengan datang bertemu kita dengan alfatnya apa semua, kita bangga, kita bahagia sangat. Wow, ini hebat guru-guru SMK Pekan Kota Belud. Berapa ramai anak-anak di Pekan Kota Belud itu menjadi disebabkan oleh SMK Pekan Kota Belud. Dia bukan sebab sekolah tu, disebab guru-guru yang berada di situ. Dan bukan setakat guru-guru, dengan sokongan ibu dan ayah juga. Apabila guru-guru ada program, kita support seperti mana hari ini kan, bila guru-guru buat program apa semua kita support insya-Allah. Saya itulah kan apabila berlaku satu benda, apabila berlaku satu perkara, kita akan bertanya tentang apakah hikmahnya. Okey? Dan kemudian kita tengok hikmahnya, nyamuk sendiri pun kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kalau kita fikir secara rasional,
mungkin sakit ya. Rupa-rupanya kalau tidak ada nyamuk, kalau kita tidak ada, kalaulah Allah tidak ciptakan lalat, mungkin kita pun tidak tahu apakah sebenarnya arti kebersihan. Kenapa kita letak sampah di tempat tong sampah? Tidak di merata-rata. Karena kita tidak mau ada lalat, kita tidak mau ada giok, kita tidak mau sakit mata. Kita mau jaga kesehatan kita. Oke, paling kurang adalah kenapa Allah ciptakan semua. Dan mungkin juga kifarah, ada benda yang kita pernah lakukan kesilapan. Oke, dan satunya pastinya ada ujian. Oke, di sebaliknya. Sebab itulah kan saudara, ianya adalah cabaran dan ujian yang mungkin menjadi baja dalam kehidupan kita, insyaAllah. Oke, oleh teman-teman, jom. Oke, kita pergi kepada slide ini. Kalau di rumah kita, tuan-tuan sekalian, ada tiles tu kan, tiles jubin. Okey, jubin kita. Kalaulah lantai kita tu ada satu jubin tercabut, apa kita akan buat? Lepas tu jubin tu pecah, apa kita akan jadi sama kita? Kita akan tengok jubin tu, kenapa dia pecah. Lepas tu kita biarkan, lepas tu mata kita akan tertumpu kepada yang kurang itu, betul? Jadi sekarang tuan-tuan sekalian, ada satu sindrom yang dipanggil sebagai sindrom jubin hilang ataupun missing tile syndrome. Apakah maksudnya sindrom jubin hilang ini? Tuan-tuan, kita tengok lelaki tu, dia berdiri di atas satu jubin yang lain, tetapi dia tidak sedar dia sedang berdiri di atas jubin yang lain. Tetapi dia asyik memikirkan tentang jubinnya yang hilang. Jadi akhirnya kan tuan-tuan, dia akan berfikir seperti mana bahagia itu agak mustahil. Lepas itu dia akan nampak ada sahaja yang kurang dalam hidup. Contohnya bila dia tengok anaknya, tengok anak orang lain, baru kita tengok anaknya balik, kenapa kau tidak jadi macam dia? Kenapa kau tidak seperti dia? Kenapa kau tidak bijak seperti dia? Bagus lagi kalau kau ada anak seperti itu. Lepas itu okeylah, itu orang lain. Tapi katalah anak kita nombor 2. Kenapa kau tidak macam abang kau ya? Kenapa kau ada sahaja yang kurang yang kita nampak. Tetapi kalau kita lihat tentu saja, dia berdiri di mana tu? Dia berdiri di mana? Dia berdiri di atas jubin yang lain. Tengok, apabila kita nampak kurang kita akan terlupa yang kita ada memiliki perkara-perkara lain dalam hidup kita yang kita boleh gunakan. Kan mungkin, yalah. Tapi kita try lah, kita cuba untuk selesaikan soal hilangnya. Tapi kita kena hargai apakah yang kita ada sekarang ini. Okey, tuan-tuan. Okey, jom. Kita pun masa kita agak singkat. Saya pun diberikan 1 jam insyaAllah dengan teknikal lagi. Saya rasa ada masalah lain lah tadi. Okey, masih boleh gini okey tuan-tuan. Sebab itulah kita kena urus emosi kita. Kena bila emosi kita tidak urus, emosi akan urus kita. Kan di awal perbincangan tadi, cuba kita tengok kita dengan anak kita, kenapa kita selalu tinggikan suara? Padahal sebelah telinga aja pun. Kenapa kita mesti menjerit di hadapan anak kita dan anak kita pun menjerit? Dalam keadaan apakah kita menjerit, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam keadaan apakah kita menjerit? Dalam keadaan apabila seseorang itu agak jauh dengan kita, ada di hujung sana dan kita mau panggil dia, baru kita menjerit, betul? Hai, sini kau! Betul? Tapi kenapakah dalam keadaan kita dekat, berhadapan, tetap kita menjerit, apabila kita ada masalah? Kenapa? Soal fizikal memang dekat, tetapi yang jauhnya adalah hati kita. Contohnya kita bersama kawan kita, mula-mula kita bagus apa semua dengan kawan kita, tiba-tiba ada masalah yang mendatang, bergaduh, menjerit, kau lah, aku tunggu kau ni. Kenapa kita menjerit? Karena hati kita sudah jauh. Suami isteri kan dekat je. Tapi menjawab, ini lawan. Kenapa? So, hati yang pernah dekat suatu ketika dulu sudah jauh. Maka akan timbullah suasana seperti meninggikan diri, meninggikan suara, menjerit apa semua. So itulah kan dalam konflik. Saya ada baca satu buku. Apa nama buku? Dia kata konflik dalam keluarga, konflik dalam organisasi, contohnya sekolah apa semua, bukan hanya semata-mata berbeza pendapat, tidak. Apabila dibuat kajian oleh penulis tu, dia kata konflik hanya 10% disebabkan oleh berbeza pendapat. 90% yang lain adalah disebabkan oleh kesilapan ton dalam bersuara. Contohnya kita tidak setuju. Terus apalah kau ni? Tengok, dia sudah. Kita silap menggunakan ton suara, jadi konflik itu akan menjadi suatu paling besar.
Okey. Sebab itulah kan tuan, dalam ada satu formula 3:1, 7:1. Okey. Kaedahnya begini, kalau kita mahu menegur kesilapannya, kita sebut dulu 3 kebaikannya. Kita sebut dulu 7 kebaikannya. Alhamdulillah anak Korea handsome apa semua. Tapi karena rasanya lagi handsome, kalau anak rajin sembahyang. Kan? Alright. Okay. So kesan emosi negatif, ini tindakan fizikal, merasa diri tidak berguna, kan, lemah, kuat makan, itulah sebenarnya bukan sebab kita tidak senaman tau, kita banyak marah. Bila orang banyak marah ni gemuk. Dia punya kolesterol banyak. Okey, dan seterusnya ini okey, yang jatuh membuang dirinya, mungkin membunuh diri. Ini pula dikuncinya anaknya, lepas tu dikatakan kuncinya hilang. Ini pula wanita ni mau bunuh diri. Jadi kan saya terangkan saudara, semuanya kena emosi. Dan ingat emosi bukan sumber yang baik bagi membuat keputusan. Bila kita buat keputusan dalam keadaan gembira, lain. Bila kita buat keputusan dalam keadaan marah pun lain. Jangan buat keputusan atas ketika kita berada dalam emosi, kerana dia bukanlah sumber yang baik. Dan kemudian emosi tidak bijak, bila dia ambil kita punya kebijakan, memang kita antara orang paling bodoh lah dalam dunia. Okey. Emosi ni dia satu pintu lah, pintu yang mengetuk kita punya. Kalau kita sedih, okey, dia akan mengetuk. Okey, kalau kita insaf, kita macam contohnya hari ini saya ceramah, lepas terketuk kita punya emosi. Allahu Akbar, ya kan. Jadi dia akan tapi jangan dibiarkan emosi itu begitu. Sebab kita mau dia kepada sedar. Kalau setakat emosi, contohnya orang yang meninggal, kita sedih orang meninggal, 7 hari pasti kita akan kembali normal. Memang akan ada teringat, cuma dia tidak akan seperti mana mula-mula tu. Tapi di manakah dia akan terkesan? Di sini. Di sini dia akan ingat emosi. Contohnya program-program motivasi kan, selalunya kan kita suka bagi nangis peserta. Adik-adik menangis saja kan. Tapi lepas tu balik lagi. Kenapa? Sebab kita tidak sampai ke sini. Kita tidak mengetuk pintu rasionalnya. Kita hanya berjaya ketuk pintu emosi. Sebab emosi ni bersifat bukan mau kata bersifat sementara. Kadang-kadang dia situational, karena dia datang masa tu. Tapi emosi ni lama. Dia macam saya kata tadi, bila marah 1 minit orang tu buat marah kepada kita akan bawa perasaan tu sampai 10 tahun, 20 tahun, dan akhirnya kita yang sakit. Okey, dan emosi boleh diubah. Okey, emosi bukan orang lain tentukan. Kata orang tu lain tu buat kita marah, kita kata no, aku tidak mau marah seperti dia. Okey, dan jangan buat keputusan penting dalam keadaan emosi yang amat teruk. Okey? Alright, okey tuan. Alright, jom kita pergi cepat. So kita amalkan 5 prinsip ni. Okey, yang pertama tuan-tuan sekalian, kita padamkan api kemarahan. Okey? Cuba amalkan selama 21 hari, 3 minggu. Okey, padamkan api kemarahan. 5 prinsip ni, padamkan api kemarahan. Baru mau marah, okey. Okey, kan? Biasa sekarang ni kan anak-anak mau guna handphone kita, mau guna Telegram apa semua, marahlah pula kita. Ambillah, makanlah telefon ni. Tengok habis. Baru kita menyesal. Okey, kemudian hilangkan keresahan, okey, dan kebimbangan, janganlah terlampau risau sangat apa semua. Kadang-kadang benda yang kita risau tu dia akan makin datang. Alamak ada hantu, datang hantu tu. Okey, bersyukur, okey, jujur dan berbuat baik sesama makhluk. Okey, inilah 5 perkara. Alright tuan-tuan, so kenapa kita di sini? Pastinya tuan-tuan Muslim, minta maaf kalau saya pergi cepat masa kita agak ni dengan campur dengan technical tadi apa semua. Okey, so kenapa kita di sini tuan-tuan dan Muslim? Pastinya karena ini. Bagi ibu bapa ianya anak, bagi guru-guru ianya adalah pelajar. Dan seperti mana tadi di awal tadi kan Cikgu Muhammad kata, guru-guru pun adalah ibu bapa. Dan tuan Muslim, anak-anak ni dia tidak boleh naik sendiri. Anak-anak ni dia tidak boleh naik sendiri. So di situlah kita perlukan pihak sekolah. Okey? Pihak sekolah untuk mengatur kerjaan anak kita. Tapi kalau kita hanya berserah kepada pihak sekolah, pastinya tidak juga menjadi. Maka apakah yang kita perlukan? Di situlah juga sokongan ibu bapa. So tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat pada graf ini, 2 di bawah ni, pihak sekolah dengan ibu bapa, pihak sekolah dengan ibu bapa, inilah yang akan mengangkat anak ni ke atas. Ini akan mengangkat anak-anak ni ke atas.
Kan? Kejayaan anak-anak SPM baru-baru ni, okey, bukan semata-mata apa namanya pihak sekolah dan pihak sekolah kadang-kadang kan tuan sekalian, cikgu-cikgu minta maaf cikgu, saya terpaksa sebut. Kadang-kadang kan apabila anak-anak murid kita berjaya, kita di mana? TV3, Astro, Berita, Surat Kabar tidak akan mungkin temu ramah kita. Siapa dia temu ramah? Ibu bapa. Apa yang pakcik bagi makan dia ni? Tiada baik, ikan liking saja. Kan? Ikan ampap saya baru kasih makan dia ni. Tiada juga apa-apa. Wah, apa betulnya pakcik? Saya kasih makan dia ulam-ulam saja setiap hari. Itu saja yang saya pandai. Saya bukan pandai mengajar pun. Contoh. Jadi akhirnya kan tuan saya tengok. Tapi ini adalah suatu kerjasama. Kemenjadian anak-anak ini adalah suatu proses kerjasama. Tuan-tuan muslimin, kalau kita sebut tentang kejayaan, ia bukannya hasil ya. Apabila kita sebut tentang kejayaan, ianya bukan hasil, ianya adalah proses. Betul, kita mau dia 8A, tapi kita tidak buat apa-apa. Jadi apakah akan dapat 8A? Maka tuan sekalian, kita perlu percaya kepada proses. Contohnya macam program hari ini mungkin sebagai sebuah permulaan, mungkin untuk satu gerakan untuk kecemerlangan ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di sekolah SMK Pekan. Maka tuan sekalian, proses ini kena lalui ini. Hasilnya itu nanti. Betul, pada awal-awalnya memang kita akan tetapkan apa matlamat kita. Tapi setelah kita ada matlamat, yang paling penting proses. Kita mau makan. Okey, kita sudah tahu mau makan apa-apa semua, tapi lauk tu di sana. Lauk tu di sana. Tidak ada orang hidang pun, tidak ada pelayan apa semua. Jadi, okey aku mau makan. Dapat makan? Tidak. Kita kena bergerak ke sana untuk makan. Itu yang namanya proses. So itulah tuan-tuan, kejayaan ini bukan hasil. Betul lah hasil tu yang 9 itu betul lah. Tetapi kejayaan itu yang utamanya adalah proses. Dan kadang-kadang tuan-tuan, ada juga prosesnya macam betul tapi di hujungnya tidak juga menjadi. Sebetulnya di hujungnya tu kan tuan-tuan, kita kena percaya ada satu garisan yang kita nampak yang kita panggil sebagai garisan Tuhan. Kita tidak ada kuasa ke atas hasil. Yang kita ada kuasa adalah kepada prosesnya itu. Jadi bila prosesnya itu mungkin betul kan? Jadi bila hasilnya, kata bila hasilnya tidak betul, apa yang kita kaji prosesnya. Apakah yang mungkin silap? Contohnya kita buat kek, tiba-tiba kek tu kecut pula, tidak, alamak, apa lagi ya? Buat lagi, lain pula meletup lagi, apanya? Tengok, bukan hasilnya yang kita buat adalah prosesnya. Jadi tuan-tuan, okey, alright, insyaAllah. So apa cabarannya sekarang tuan-tuan? Cabarannya pada hari ini tuan-tuan, macam mana kita mau cemerlang dalam keadaan sekarang ni? Sebab kita masih percaya kepada pembinaan kecemerlangan yang namanya berguru kena berdepan antara satu sama lain. Tetapi benda itu kan terus, kalau kita asyik menangisi sesuatu yang kita tidak tahu, macam saya sendiri tuan-tuan sekalian, saya tidak tahu dulu yang online dulu, banyak sudah sebelum pandemik ni, Google Meet, Zoom, apa sudah hantar tu dia punya email, promote tentang benda-benda. Saya tidak peduli dulu, sebab tidak keperluan. Dan akhirnya apabila berlaku pandemik, saya jadi, Allah apa aku mau buat ni, tidak dapat apabila PKP apa semua kan. Ya Allah, macam mana aku mau ceramah ni, sebab itulah sahaja pendapatan aku kan apa semua. Ya Allah Akbar, macam mana ni. Jadi tentu selain, mau tidak mau saya kena hadapi dan saya kena belajar perlahan-lahan. So apakah cabarannya sekarang tuan-tuan? Apakah cabarannya sekarang tuan-tuan? Cabarannya adalah, okey, ini nih PDPR hari ini. Okey, tapi bila kita sebut pengajaran dan pelajaran ada dua. Satu pengajaran. Ini mungkin yang bantu oleh guru-guru kita. Dan di sinilah tuan-tuan sekalian kita perlu bekerja sama dengan guru pembelajaran. Okey, kita pastikan. So tuan sekalian, bilakah benda ni akan berakhir begini ni? Kita pun tidak tahu. SPM, anak saya baru lepas SPM yang lepaskan, ya Allah kasihan sebab diorang yang pertama yang menghadapi keadaan seperti itu. Belajar pada tahun ini, examnya tahun depan. Dan batch yang kali ini, belajarnya pada tahun ini, tahun depan bulan 3 baru exam. Oh, sudah mungkin rancangan lain macam kan. Okay, jadi, lain-lain ya Allah. Ya Allah Akbar. Nasib baiklah juga lulus. Okey, so keadaan sekarang bila akan berakhir, jadi apa yang kita perlu lakukan, hadapi ia, nikmati ia, hayati ia, okey, dan syukurilah ia. So isunya sekarang tuan-tuan, isunya sekarang dengan anak-anak kita ni, okey, isunya sekarang ini.
Ini yang selalu saya dengar. Okey. So kita sebagai ibu bapa mau kena pastikan. Tapi adakah pontengnya macam dulu? Ini kes ponteng dulu. Sekarang ini kan tulisan pontengnya lain, ponteng rumah. Tidak hadir PDPR, tidak menjawab apa semua, tidak respon. Tapi itulah ialah ada kekangan-kekangan seperti mana Cikgu Rosma katakan di awal ucapan tadi, ada kekangan-kekangan. Tapi itulah kena bagi tahu guru, kena berbincang. Okey. So apa yang kita boleh buat? InsyaAllah kita cuba belajar tentang aspek-aspek teknikal dalam PDPR. Tonton yang saya cakap ni sudah guru-guru pun sudah buat taklimat ni. Sudah guru-guru sudah buat taklimat ni. Sudah maklumkan kepada ibu bapa apakah yang perlu disediakan, anak-anak pun sudah dibagi tahu. Cuma mungkin ini sebagai sebuah pengulangan. Dan kemudian kita sediakan biar sedikit ada ruang untuk dia belajar. Kalau dulu dia di sekolah ada ruang dulu apa semua. Kan kita, tapi itulah ada satu sekolah dulu ya, di mana sekolah mana SK Kelombong, tak silap. SMK pun ada juga tuh. Ibu bapa dijemput datang ke kelas anak, tengok meja yang anak belajar. Oh lama. Tunggu bila mau datang meja baru cuy, nak tahu. Okey, sekarang kita kumpul duit apa semua pop. Yang satu tu ada lori, dia pergi kedai beli plywood yang tebal tu, lepas tu kebetulan ada ibu bapa, ada parents ataupun ayah yang memang kerjanya tukang kayu. Dia bantu apa semua, potong-potong apa semua. Lantak pop, siap meja baru. Jadi mungkin itulah juga kan kita buat di rumah, sediakan sedikit. Lepas tu kita sediakan kita peduli anak kita. Macam mana kita peduli anak kita? Ini. Kita pastikan anak kita bersedia seperti mahu ke sekolah seperti biasa. Bangun pun waktu pagi apa semua kalau boleh. Tapi itulah macam mana anak saya sendirilah. Allah Akbar, susahnya kan dia tahu PDPR kan. PDPR kata ada yang start pukul 7, ada yang start pukul 8. Lepas tu melalui Telegram apa semua. Online ke tidak? Secara live ke tidak? Tidak. Anda jawab saya. Tapi itulah bila bagus ya cikgu bila dia bagi limit masa untuk dia respon. Anak-anak ni bergegas. Itulah rasa tercabar jugalah, ya Allah. Kita pun mau kerja apa semua. Ni sekarang ni anak-anak kecil tu di luar bising. Tadi dia menjerit-jerit apa semua. Lepas tu kita mohon anak semak jadual PR setiap pagi kita cuba. Hari ni PDPR macam mana, apa kelas apa semua. Paling kurang itu. Katalah kita ada urusan kerja, paling kurang kita cuba letakkan dalam satu kertas. Sudah tanya anak. Ada PDPR hari ni. Kita cuba. Ini cara kita support sistem itu. Cara kita support sistem persekolahan yang ada hari ini. Guru-guru mainkan peranan, kita pula sebagai ibu bapa, kita pula sebagai ibu bapa, akan bantu dari sudut yang ini. Kan boleh kan? InsyaAllah. Mungkin kita boleh tanya, apa pelajaran hari ini? Bukan ada apa subjek hari ini? Bahasa Inggeris saja. Sains hati-hati tak ada. Lepas ini juga. Tapi ni ada juga lah yang cerita ialah tidak semua ibu bapa yang mampu memberikan anak-anaknya gadget kan setiap seorang satu. Tapi ini berlaku ada satu perkongsian itu dalam WhatsApp di mana tapi dia ibu bapa yang bertanggung jawab. Bila cikgunya menanya, mana anak Nano tidak hadir. Jadi dia pun jawab, tapi dia jawab dengan suara. Kan mungkin dia tidak tahu mana dia mau menelpon baca, dia cuba mau baca. Dia cuba mau baca, tapi dia boleh baca tapi mau menjawab tu, jadi dia balas. Cikgu, sekarang saya masih di pasar ini, saya kasih habis dulu jualan saya. Nanti saya pulang, saya suruh anak saya buat latihan ini, cikgu. Bolehkah cikgu? Allahu Akbar. Ini hakikat. Tapi itulah seperti mana Cikgu Rosma katakan tadi, berbincang dengan guru, maklumkan kepada guru supaya faham. So kita ni manusia ni adalah, dia punya tabiat adalah, manusia ni adalah pemberi makna. Manusia ni adalah pemberi makna kepada apa keadaan, dan makna itu kebanyakannya berdasarkan kepada andaian. Jadi kan tonton sekalian, jangan terlalu awal membuat makna. Jadi itulah, sebelum orang bagi makna yang salah, kita kena bantu dulu supaya dapat makna yang betul. Ni kan, maklumkan guru sekiranya ada kekangan yang dihadapi.
Kan? Jadi itulah kita kena bagi kerjasama. Dan yang satu yang saya minta pastikan tuan-tuan sekalian. Saya pastikan, saya minta katakanlah anak-anak tidak payah pun pakai baju sekolah, no problem. Tapi bila dia belajar ketiga itu, pastikanlah dia berpakaian yang lengkap apa semua. Walaupun katakanlah tidak live apa semua. Sebab kita mau latih dia, dia bukan soal subjek itu tuan-tuan sekalian. Soal subjek itu adalah dia dengan gurunya. Tetapi masa inilah kita untuk sama-sama mengukuhkan akhlaknya, adabnya. Nah, pakailah baju bagus sikit. Tu ilmu tu. Kan saya selalu agak pantang kalau dia tidur, beg sekolah tu diletakkan di hujung kakinya. Buku-buku diletakkan juga. No, pindah. Sama ada kepala kau pindah ataupun buku tu pindahkan. Jadi kan tuan saudara, ini yang kadang-kadang membuat anak-anak ni sebagai hasil daripada kerjasama kita ibu bapa dan guru. Boleh kan? Boleh? Okey. So inilah mungkin yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita sepanjang PDPR ni. Saya yakin pihak guru kaunseling, pihak sekolah, guru-guru subjek apa semua sudah maklumkan benda-benda semua. Kan? Dan ini pun saya rujuk daripada rujukan daripada sekolah-sekolah lain. Lebih kurang juga benda-benda ni. Okey? Boleh tuan. So insyaAllah kita akan cuba bantu setakat yang mana boleh. Dan kita akan pastikan kalaulah kita berada dalam kesusahan, okey, kesusahan itu akan membuatkan kita menjadi semakin matang. Okey, ada makluman kata mohon ibu bapa untuk mengisi borang kehadiran, insyaallah. Okey tuan salam, jom saya mau paparkan. Okey, saya mau paparkan ada 2 gambar tentang insan yang hebat. Ini Muhammad Syukur Ibrahim. Dia ni banyak muncul di TikTok banyak ni. Dia ni antara bisnes yang dia buat, bisnes kapet. Tengok dalam keadaan begini. Mungkin pada kelahirannya yang awal pastinya ibu bapa akan rasa kecewa. Tetapi tuan Islam, mungkin dia memiliki ibu bapa yang hebat. Nanti kita akan sentuh. Ini pun sama si Nick Vujicic. Dia tidak ada tangan, tidak ada kaki, no arms, no arm, no leg, no worry kita. Itu kata tajuknya. Ada buku saya beli, saya pun lupa tajuknya. Okey. Tapi tu kita tengok unsur manusia. Kalau kita tengok kepada fizikalnya tu, mungkin kita akan agak sukar untuk melihat kejayaannya. Boleh kan ni? Tetapi kan tuan-tuan, mereka memiliki emosi yang hebat. Mereka memiliki minda yang hebat. Yang paling penting adalah rohani yang hebat. Kalau anda pernah tengok sukan Paralimpik yang boleh melompat apa semua tu, saya tidak heran orang-orang yang biasa pecah rekod, saya tidak heran. Tetapi kalau orang-orang yang ada kekurangan tetapi dia mampu melompat seperti mana orang biasa, wah. Tapi tuan-tuan, kalau kita fikirkan orang-orang ni dia tidak cacat tau. Dia tidak cacat. Inilah sempurna untuknya. Sebab daripada lahir dia memang begini. Tidak pernah ada tangan macam kita, tidak pernah ada kaki macam kita. So inilah yang sempurna baginya. Ada gambar dia dengan isteri dan ada anak kecilnya, si Syukur ni. Dan ini pun sama, dia tidak ada kaki, tidak ada tangan. Itulah yang sempurna untuknya. Sebab dia tidak pernah ada tangan, dia tidak pernah ada kaki. Dan macam mana dia mau merasa kehidupan ada tangan? Dia cuma melihat orang lain. Dan apabila dia melihat orang lain, baru dia tahu dia kurang. Kan? Okay, boleh faham Okey tuan. Jadi kan tuan, kita tengok kepada peristiwa subuh. Apabila sebelum tidur kita akan pasang alarm, kita akan pasang handset kita. Okey, kita akan pasang handset kita supaya bangun besok pagi. Okey, apabila berbunyi alarm, telinga kita dengar. Apa akan kita buat? Telinga mendengar sampai tidak mendengar pun. Lepas tu minda pula. Kita rujuk pada minda. Minda kata awal lagi ni. Masa tu alarm kita pasang 4.30. Azan subuh 4.56. Sabarlah. Ada 26 minit lagi. Relax. Minda tahu tu. Lepas tu emosi pula. Lemahnya. So apakah yang membuatkan kita bangkit pada waktu itu juga? Kita punya rohani, kita punya
kita punya kita punya roh kita, kita punya spiritual kita, insyaallah mudah-mudahan. So inilah yang tuan-tuan sekalian sebagai perkongsian kita, kan selepas ni tuan-tuan dan puan ada agenda lain lagi. Okay, setakat yang saya boleh kongsikan pada hari ini, insyaallah kita akan bantu guru-guru sekolah ini untuk mencapai kecemerlangan dengan kita menyediakan orang-orang yang bakal cemerlang. Sebab sekolah itu diukur cemerlangnya oleh bukannya guru-guru yang cemerlang, tidak. Dia diukur oleh keputusan anak-anaknya tu. Keputusan pelajar-pelajar. Oh, di sekolah bagus ni, sekolah bagus ni, sekolah bagus ni. Orang nampak itu, tapi orang tidak nampak apakah program-program yang ada, proses-prosesnya. Orang tidak nampak kan, macam program hari ini. Orang di luar tidak nampak. Orang di luar tidak nampak. Tetapi yang dinampak adalah hasil. Lepas itu kita akan pastikan tuan-tuan apabila anak-anak ni berada bersama kita akan cuba. Kita akan cuba kerjasama dengan guru-guru kita, insyaallah. Okey, so sebelum saya serahkan, mungkin ada mungkin yang ingin menyumbang idea, pendapat sebelum saya ni sudahi. Ada mungkin? Ya Pak Boy, kita ada slot itu nanti pula. Lepas ini ada slot sedikit. Lepas itu kita bagi peluang lah kepada semua. Okay. Kalau ada apa-apa ya. Alright. Okay, terima kasih. Okay, so kalau begitu saya ingin sudahi dengan analogi ataupun analogi? Perumpamaan, telur ini. Okey, telur ini tuan-tuan sekalian, apabila dibuang daripada tempat yang tinggi, dia akan pecah. Apabila dicampakkan ke dalam air panas, dia akan jadi keras. So tuan-tuan sekalian, apabila ada kekecewaan, apabila ada sesuatu yang mungkin di luar daripada perancangan kita menjadi yang lain, tuan-tuan jangan seperti telur, kita terus pecah dan menamatkan terus kita punya harapan. Okey, dan yang paling dahsyat lagi, kita terus menamatkan riwayat kita. Okey, so telur ini apabila pecah sini, maka tamatlah riwayat telur kuning ni yang bakal menjadi ayam tu. Tidak jadi. Dan jangan juga seperti telur yang dicampakkan di dalam air panas tadi. Maksudnya ia menggambarkan apabila telur itu dicampakkan ke dalam air panas, telur itu akan menjadi keras di dalamnya. Dia akan menjadi telur rebus, betul? Jadi samalah juga apabila ada masalah yang datang dalam diri kita, ada cabaran yang mendatang dalam diri kita, janganlah hati kita keras seperti mana telur tadi menjadi keras pula disebabkan oleh suasana. So kita yang jaga diri kita yang kawal diri kita, insyaallah. Okey, so kita jadilah seperti bola pingpong, bila dibuang dari atas, dia akan melantun semula. Okey, so itu saja daripada saya. Jika ada 1000 ibu bapa yang cemerlang, aku adalah di antaranya. Jika tinggal 100, aku masih di antara mereka. Jika tinggal 10, aku tetap di antara mereka. Dan jika tinggal 1 yang berjaya, akulah orangnya. So terima kasih kepada semua. Ini saya punya, ini Facebook saya. Page saya, ini Instagram, ini saya punya YouTube, dan ini saya punya TikTok. So itu saja. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak sekolah menjemput saya. Terima kasih kepada PIBG, juga yang menjemput saya juga. Terima kasih kepada ibu bapa. Terima kasih kepada guru-guru yang memberikan pendengarannya pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Slot saya yang habis ya. Slot guru-guru, slot yang ini belum habis. Slot saya saja yang habis. So terima kasih kepada semua, insyaallah. Terima kasih. So saya serahkan semula kepada Cikgu Azman untuk meneruskan acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, itulah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Pak Boy. Dan alhamdulillah juga sebab sepanjang bola bicara yang telah disampaikan oleh Pak Boy ini jelas, clear, cuma gangguan sedikit-sedikit itu biasa Pak Boy. Itu benda yang boleh kita anggap biasa sahaja. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi itu, kita ada slot nanti, tapi di belakang selepas daripada slot yang sedikit daripada Puan Sairin, ada 2 perkara yang saya mau koreksi tadi daripada apa yang telah disampaikan oleh Pak Boy. Yang pertama, di awal-awal tadi apabila dia menggunakan satu macam analogi, benda-benda yang besar dan kecil ini diibaratkan dalam kehidupan, perlu kita jadikan pegangan bersamalah. Biarlah kita meletak benda yang penting, yang besar itu di depan, kemudian perkara-perkara kecil itu insya Allah akan menyusul dan mudah untuk kita laksanakan. Kemudian perkara yang kedua yang saya boleh koreksikan bersama tentang
satu ayat yang ada disebut di dalam Quran itu, kita juga rasanya baik amalkan. Benda-benda yang kita buat ini biarlah benda-benda yang bukan benda yang orang kata tidak betul. Kita ambil yang benar, yang hak. Benda-benda yang betul saja yang kita kena buat. Insya Allah kita akan mendapat benda yang baik. Dan kesabaran itu sebenarnya sangat penting lah. Bukan saja kepada cikgu, pelajar, ibu bapak, tapi kita semua nih yang diciptakan ini perlulah memegang arti sabar itu dalam menghadapi sebarang cabaran kehidupan. Insya Allah kita boleh berjaya. Pak Boy, mungkin kawan-kawan pun ingin tahu, anak Pak Boy yang sulung Boy kan nama dia? Apa dia? Anak sulung Pak Boy ini Boy kan nama dia? Tidak. Jadi kalau saya Pak Boy ya, kawan-kawan juga, saya ini ada gelaran juga, kadang-kadang kawan sudah panggil saya Imam 20. Oh, Imam 20 Kenapa Imam 20? Sebabnya kalau di padang bola saya guna nomor jersey memang 20 saja. Saya punya PK 1 tahu betul itu, nomor 20. Bukan ikut matlan, bukan ikut, tapi saya memang minat dengan nomor itu. Dan imam itu pula orang bagi saya sebab bukanlah saya ini seorang ustadz apakah, tapi bila kami bersama dalam tim bola mau sembahyang kan, tidak mau tinggalkan, saya lah yang disuruh, kau lah depan. Jadi akhirnya orang panggil saya Imam 20. Jadi Pak Boy, dapat dari mana tuh Pak Boy? Saya sebenarnya masa kecil saya dipanggil si Boy. Boy. Si Boy. Ibu saya panggil sampai sekarang walaupun sudah tua masih dipanggil Boy lagi. Oke. Jadi tambahlah Pak Boy itu untuk komersial lah. Iya. Oke, makasih Pak Boy sekali lagi. Sebelum kita berakhir, Ibu kita ada sedikit. Tuan Ya. moderator. Iya, Pak Puan PKM saya. Boleh kita buka sekejap untuk mungkin ada pertanyaan daripada Ibu Bapak 5 menit begitu? Sebentar Puan untuk Salika. penceramah kita. Oke, Puan Salika sebentar ya. Oke, saya cadang kalau Oke. dengar kah juga Zuan? Boleh dengar? Dengar jelas. Oke, nih sebelum penceramah kita meninggalkan kita, mungkin ada beberapa soalan daripada Ibu Bapak yang minta pandangan daripada penceramah kita sebelum kita teruskan kepada slot UBK. Jadi saya rasa nanti dengan UBK mungkin tuan penceramah kita tidak akan bersama dengan kita. Jadi kita bagi peluang dengan Ibu Bapak lah kalau ada yang sebarang pertanyaan lah kepada penceramah kita. Bolehkah? Oke, boleh. Pak Boy. No problem ya. Kalau ada daripada Ibu Bapak Ya, mungkin siapa tahu dalam ada juga berapa Ibu Bapak menit, kita 5 yang menit apa begitu. kan. Tapi Ibu Bapak tolong slot selepas ini, sorry Pak Boy ya. Slot yang akan dikongsikan oleh kita punya UBK ini pada saya memang mensasarkan sangat Ibu Bapak dan anak yang adalah tolong stay bersama. Jadi kita buka ruang kalau ada apa-apa perkongsian pertanyaan daripada Ibu Bapak khususnya bertanya terus kepada Pak Boy. Silakan. Menguji sabar nih Pak Boy. Oke, itu sabar Paham kita ya. sudah tuh. Pasti ada tuh. Nah, kalau ada tidak ada Oh, di sini ada JKK, minta maaf saya tidak sebut tadi. ada dinakan-dinakanku. Walaupun Cik Iskandar tadi buka mungkin satu ruang untuk macam menerima soalan, tapi kalau ada yang mau direct tuh dipersilakan. Inilah masa dia, ya, tanya langsung dapat respon. Bila itu cikgu rasanya cikgu teruskan dengan apa nih program seterusnya. Oh, rasanya oke sudah insyaallah. Oke ya. Oke. So, jadi tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, rakan-rakan guru yang berada di grup ini yang bukan dari sekolah ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas penglibatan Anda, karena inilah yang dikatakan pendidikan ini tidak ada dia punya sempadan jurang yang boleh pisahkan kita, ya. So, meneruskan program kita pada pagi ini, saya ingin menjemput konselor sekolah, Tuan Khairin Lingga,
untuk mengongsikan mungkin ada benda yang sangat bermanfaat untuk tatapan Ibu Bapak khususnya. Dipersilakan Tiga Khairin. Oke, terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator merangkap mengurusi majlis pada pagi ini, Cik Azman Bijantan. Yang berusaha Puan Rosma binti Sardik, Ketua SMK Pekan Kota Belud, Barisan Penolong Kanan. Yang dihormati Puan Junaina binti Baharudin, YDP PIBG SMK Pekan Kota Belud. Pakar motivasi yang saya segani, Encik Nur Hasdi bin Hasan, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Boy. Semua guru, saya dipahamkan ada juga pegawai dari PPD, selamat datang. Ibu Bapak dan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, terima kasih kena hadir pada majlis perjumpaan bersama Ibu Bapak, khas untuk pelajar tingkatan 5 pada pagi ini. Dan kami, saya mewakili unit bimbingan dan kaunseling mengucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih di atas penyertaan semua. Oke, baiklah. Hari ini saya akan, sekarang ini saya akan menayangkan video ringkas tentang Hala 7 kerjaya pelajar selepas SPM. Saya ingin pastikan dulu, di sini boleh jelas dengar? Dengar Tuan Moderator? Ya, jelas Pak. Teruskan, Tiga Khairin. Jelas, teruskan. Minta maaf sebab kamera saya tidak berapa jelas. Oke, video pendek mengenai dengan Hala 7 kerja ini dihasilkan oleh rekan saya sendiri, dan saya harap video ini dapat ditayangkan. Dan Hala 7 kerjaya selepas SPM ini sebenarnya, terima kasih Cikgu Zuraida. Hala 7 selepas SPM ini sebenarnya bukan sahaja guru-guru yang perlu tahu, ibu bapa juga pun perlu tahu Hala 7 kerjaya selepas SPM, di mana pelajar-pelajar kita selepas SPM akan pergi. Oke, perancangan kerjaya mereka selepas SPM lah. Sekiranya pelajar ataupun ibu bapa tidak pasti tentang perancangan kerjaya, cita-cita anak masing-masing, pastinya pelajar akan mengalami masalah selepas SPM nanti, selepas mereka tamat persekolahan. Kadangkala pelajar yang kadangkala pelajar yang kurang motivasi belajar, yang tidak mengikuti PDPR ataupun ponteng sekolah, ponteng kelas, ini biasanya pelajar ini belum ada perancangan kerjaya. Maksudnya mereka tidak ada menetapkan cita-cita lagi. Oke, kalau kami di unit bimbingan dan konseling, kami akan ada beberapa kali kami masuk ke kelas. Biasanya kami akan tanya, apa cita-cita kamu? Oke, perancangan kerjaya untuk masa depan. Tidak ramai pelajar yang boleh menjawab. Kalau kami masuk ke kelas tingkatan 1 lagi, kami akan tanya cita-cita mereka. Kami akan tanya Hala 7 mereka. Mereka tidak tahu cita-cita mereka. Mereka belum tahu lagi. Mungkin di sini peranan ibu bapa memastikan supaya anak-anak boleh menetapkan cita-cita mereka sejak mereka berada di sekolah rendah. Oke, cita-cita ini sangat penting untuk kemenjadian pelajar. Oke, jadi
Diharapkan perjumpaan kita pada kali ini dan video yang akan saya tayangkan sebentar ini dapat memberi sedikit informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang hala tuju pelajar kita ataupun anak-anak kita selepas mereka tamat persekolahan nanti. Oke, izinkan saya untuk tayangkan video ini ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak cerita kepada murid-murid hala tuju selepas SPM. Biasanya masalah murid-murid selepas SPM adalah tiada perancangan awal, tidak tahu minat dan cita-cita, tidak pasti atau tidak tahu kerja selepas SPM, program atau kos pengajian yang hendak dipohon semasa di universiti, dan murid-murid juga tidak tahu dengan jelas syarat yang diperlukan untuk layak memohon kerja ataupun jurusan pengajian di universiti. Oleh yang demikian, murid-murid haruslah ada perancangan hala tuju kerjaya dan pendidikan. Tanya diri, minat dan kekuatan diri, apakah impian dan cita-cita, apa yang mahu dicapai dalam kehidupan, mahu terus bekerja ke, kalau nak kerja apa, guna keputusan SPM ini ke, mahu sambung belajar lagi, nak belajar apa, sama ada di matrik, kolej swasta atau di universiti mana. Antara yang menjadi pilihan murid-murid sekarang setelah tamatnya peperiksaan SPM adalah adakah untuk terus bekerja ataupun ingin menyambung pelajaran di tingkatan 6 atau adakah ingin menyambung pelajaran di matrikulasi ataupun memohon universiti di UPU dan juga menyambung pengajian di peringkat sijil di pusat Kiat Mara. Baiklah, adakah murid-murid telah pun membuat pilihan sama ada selepas SPM ingin berhenti belajar, mungkin bekerja, mungkin berniaga ataupun mungkin berkahwin, ataupun buat keputusan untuk sambung belajar di peringkat sijil atau di matrikulasi atau asasi ataupun di peringkat diploma ataupun di tingkatan 6. Andai kata murid-murid membuat keputusan untuk memilih berhenti belajar, murid-murid boleh bekerja dengan memohon di sektor awam melalui permohonan SPA 8I di laman sesawang spe.gov.my, ataupun murid-murid boleh memilih untuk bekerja di sektor swasta melalui permohonan di laman sesawang syarikat tersebut, atau boleh terus pergi ke premis syarikat yang murid-murid ingin bekerja. Walau apa pun keputusan murid-murid selepas tamatnya SPM, sama ada untuk berhenti belajar dan bekerja atau berniaga ataupun berkahwin, walau bagaimana sekalipun, peluang untuk sambung belajar sentiasa terbuka melalui program ataupun jurusan, kos sepenuh masa, separuh masa, pendidikan jarak jauh dan secara dalam talian di mana-mana pusat, universiti dan juga kolej. Baiklah, jom kita lihat kelayakan SPM untuk bekerja di sektor awam di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. 2 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu di peringkat kepujian dan 4 mata pelajaran lain di peringkat lulus dalam satu peperiksaan SPM, atau 2 mata pelajaran
termasuk Bahasa Melayu di peringkat kepujian dan 4 mata pelajaran lain di peringkat lulus yang terkumpul dalam 2 peperiksaan SPM dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Selain itu, terdapat juga skim perkhidmatan tertentu yang mensyaratkan kepujian atau lulus dalam mata pelajaran tertentu selain daripada keperluan memenuhi kelayakan seperti di atas tadi. Baiklah, bagi murid-murid yang ingin sambung belajar pula, murid-murid kena tahu mahu jadi apa dan kelayakan yang diperlukan. Kena tahu mahu sambung belajar di universiti awam atau universiti swasta yang mana yang menawarkan program ini. Dan murid-murid juga kena tahu syarat kelayakan untuk diterima masuk ke program kos jurusan pengajian di universiti pilihan murid-murid. Mari kita lihat pilihan sambung belajar yang pertama iaitu sijil di institusi latihan kemahiran awam iaitu ILKA dan Technical Education and Vocational Training TVET. Murid yang memilih pilihan sambung belajar sijil setelah SPM, setelah tamat sijil, murid-murid boleh terus bekerja ataupun setelah tamat sijil selama lebih kurang setahun, murid-murid bolehlah menyambung pelajaran di peringkat diploma pula dalam tempoh 3 tahun dan setelah tamat diploma, murid-murid boleh bekerja. Dan setelah tamat diploma, jika murid-murid ingin meneruskan lagi pengajian, murid-murid boleh sambung di peringkat ijazah selama lebih kurang 3 ataupun 4 tahun. Dan setelah tamat ijazah, boleh memulakan kerja dengan jumlah gaji yang lebih tinggi. Baiklah, untuk sambung belajar, pilihan seterusnya adalah tingkatan 6, mengambil STPM selama 2 tahun, iaitu tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas, dan seterusnya murid boleh memulakan kerja setelah tamat tingkatan 6 menggunakan sijil STPM. Dan jika murid-murid ingin teruskan pengajian selepas tingkatan 6 menggunakan SPM, boleh memohon sambung belajar di peringkat ijazah dan seterusnya bekerja menggunakan kelayakan di peringkat ijazah. Pilihan belajar seterusnya adalah di peringkat matrikulasi ataupun asasi di universiti awam ataupun universiti swasta selama lebih kurang 2 semester atau setahun ataupun 4 semester atau 2 tahun. Dan setelah tamat matrikulasi atau asasi, murid-murid boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah selama lebih kurang 3 ataupun 4 tahun mengikut jurusan pilihan murid-murid. Dan setelah tamat pengajian ijazah, murid-murid boleh terus bekerja pula. Bagi murid-murid yang ingin menyambung pengajian selepas SPM ke peringkat sijil di Pusat Giat Mara, syarat-syarat kemasukannya ialah bumi putera, sihat tubuh badan, boleh membaca, menulis dan minat iaitu 3M, berumur dari 15 tahun dan ke atas, berminat dengan bidang yang dipohon. Seterusnya, tamat tingkatan 5 dan berumur 18 tahun ke atas adalah syarat tambahan untuk menduduki peperiksaan kompeten Suruhanjaya Tenaga ST bagi kursus pendawaian elektrik dan penjaga jentera elektrik. Seterusnya, kita lihat pula permohonan matrikulasi. Syarat minimum sistem 2 semester mengikut jurusan sains, jurusan perakaunan, jurusan kejuruteraan dan juga jurusan perakaunan profesional. Ini juga merupakan syarat bagi jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan jurusan perakaunan profesional. Murid-murid boleh baca secara teliti dan fahami dengan baik. Seterusnya, ini merupakan syarat minimum jurusan sains sistem 4 semester ataupun 2 tahun. Murid-murid boleh lihat syarat-syarat tersebut dan insya-Allah cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai sistem matrikulasi ataupun asasi di slide video yang lain.
Baiklah, murid-murid boleh lihat pula permohonan kemasukan ke UPU, Universiti Awam, IPTA dan Politeknik bagi pengambilan diploma dan juga asasi serta ILKA bagi peringkat sijil. Murid-murid boleh baca syarat penentuan aliran Universiti Awam, IPTA mengikut aliran sains dan juga aliran sastra. Cikgu akan terangkan lebih lanjut di slide kemasukan ke UPU di video yang akan datang. Di sini cikgu hanya tunjukkan sekali imbas syarat penentuan aliran di universiti serta dasar dan kriteria pemilihan, konsep prinsip meritokrasi menggunakan pakai markah akademik dan juga markah kurikulum nanti. Jadi murid-murid akan lebih bersedia untuk permohonan ke UPU pada masa akan datang. Seterusnya, bagi murid yang memilih menyambung pengajian selepas SPM ke tingkatan 6, syarat kemasukan ke tingkatan 6, yang pertama, lulus sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, berumur di antara 17 sehingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2020 atau bagi tahun depan 2021. Seterusnya, syarat khas kemasukan tingkatan 6 bagi jurusan sains, pelajar hendaklah mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan berlainan seperti berikut. Murid-murid boleh lihat dan teliti jenis-jenis subjek yang diperlukan bagi kemasukan ke jurusan sains untuk tingkatan 6. Seterusnya, jurusan sains sosial bagi sekolah menengah harian mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti yang berikut. Murid-murid boleh lihat subjek-subjek yang disenaraikan. Jadi murid-murid dah buat pilihan hendak ke mana selepas SPM, bekerja ataupun menyambung pelajaran. Semuanya terpulang kepada usaha dan keinginan cita-cita murid-murid. Apapun pilihan murid-murid, cikgu doakan yang terbaik dan semoga kamu mencapai kejayaan dan impian, insya-Allah. Itu sahaja daripada cikgu. Bye. Okey, itu saja video yang ringkas tentang halat uji berjaya selepas SPM, dan saya harap unit bimbingan kaunseling berharap supaya ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai anak di tingkatan 5 pada tahun ini dapat memastikan supaya anak-anak ada perancangan kerjaya selepas mereka tamat SPM nanti. Jadi segala kelemahan saya minta maaf di atas slot saya tadi. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih diucapkan kepada Puan Sairin Lingga atas perkongsian video kerjaya sebentar tadi. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk anak-anak kita khususnya dan ibu bapak lah yang telah pun bersama kita daripada awal sehinggalah saat ini jam 11.50 pagi. Saya tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Pak Boy dalam apa ni, tapi insyaAllah saya akan menghubungi dia melalui personal dengan dia. Baik, rasanya majlis kita ini akan berakhir di sini. Jadi yang akan menutup kita punya program pada pagi ini pastinya lah Puan Pengetua.
Oke, dia beri saya apa nih bagi Puan Salika lah, sebab mereka inilah juga yang dikatakan tulang belakang terhadap penganjuran program ini. Unit HEM mewakili pengetua Puan Salika untuk mengakhiri lah kita punya program pada hari ini. Apapun selaku moderator yang dilantik secara terjun juga ini, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mohon maaf di atas kejelapan perkataan dan juga wal bicara saya sepanjang mengendalikan program ini. Dan insya Allah akan ada lagi perjumpaan-perjumpaan selepas ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dan saya serahkan kepada Puan Salika untuk menutup program pada pagi ini. Silakan Puan. Oke, terima kasih Cikgu Azman. Jadi pertama sekali, alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik apa yang kita sudah rancang, yaitu program motivasi untuk khususnya untuk ibu bapak. Jadi mudah-mudahan apa pengisian yang kita bawakan dalam program ini dapat sedikit sebanyak membantu meningkatkan lagi motivasi ibu bapak untuk terus membantu anak-anak yang sekarang ini berada di rumah untuk terus mengikuti pembelajaran Maya ini, dan mudah-mudahan ibu bapak akan terus menyokong anak-anak lah supaya tidak tercicir dalam PDPR. Jadi terima kasih juga kepada kepada rakan-rakan, terutama sekali unit UBK yang bersusah payah untuk membantu penganjuran program ini. Begitu juga kepada YDP PIBG yang menyumbang untuk pelaksanaan program ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat yang sebaik-baiknya. Jadi itu saja daripada saya. Jadi diucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat. Jadi kita berakhir di sini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan yang bolehlah mana-mana yang ada urusan boleh left sudahlah. Jadi ada lagi kah ibu bapak dalamnya? Ada. Harap-harap ibu bapak dapat manfaat lah. Oke, dari ada yang perkongsian. Alhamdulillah. Ya, jadi kena ambil gambar lah kan. Kita ada ambil gambar kan tadi, saya pun perlu ambil gambar. Kita bagi dulu Puan Nurhani Alin, macam ada benda yang dia mau tanya nih. Tio. Iya Puan. Tiada juga. Oh oke. Bah, kasih bukaan itu orang mau bergambar ini ya. Kamu buka kamu punya apa tuh? Kamera tuh. Buka kamera, kita rakam dulu beberapa gambar. Kita tunggu sekejap lah. Tolong buka kamera. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.
Makasih semua. Okay, kita jumpa lagi untuk sesi seumpama ini ya. Okay, bye. Terima kasih Putua. Belanja makan. Tania, Unisan. Makasih. Kami dorang aja makan sini. Ya, mudah-mudahan dapat kita buat yang lebih baik lagi lah Ya. selepas ini. Ya, untuk Ini belajar. permulaan Okay, juga. alhamdulillah. Kacilan ada buat anu tuh masak kacilan. Buat jambu tuh. Pengalaman pertama. Tania, Tugu Kalita, UBK, semua unit M. Ya, Terima kasih, Wadiki. betul.